Tadi lengkap diberi gambaran awal tentang perbincangan untuk hari ini, yang mana kalau implikasinya apa kalau nama itu tidak dititik beratkan. Sebab kita ni bukannya main sembang kan. Harta Negara ada satu dokumentasi yang lengkap dengan penuh dengan faktualnya untuk kemudahan pewaris kita pada masa depan. Ya, persoalannya di sini, adakah ianya memberi impak kepada kesedaran rakyat Malaysia untuk melakukan sesuatu sebelum apa-apa berlaku? Jadi kita terus saja mendapatkan penjelasan daripada Peguam Hartanah yang kita bawakan di studio MHI, Tuan Mahmud Jumaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Mahmud bersama dengan kita hari ini bagi memudahkan fahaman kita bersama kepentingan. Apakah pentingnya untuk meletakkan nama pada harta pusaka tersebut? Mungkin dia begini, di Malaysia kita ni dia ada dipanggil sebagai torrent system tau. Torrent system ni whatever yang reflected from the geran ni, yang tercatat dalam geran itu adalah menjelaskan kita adalah pemilik tanah. Di bawah Seksyen 340 Kanun Tanah Negara telah menjelaskan bahawa sekiranya kita telah tercatat dalam geran tersebut, kita merupakan pemilik pada harta tanah tersebut. Okay, sekiranya ianya tidak dimasukkan dalam harta tanah ataupun dalam geran sebagai pemilik tanah, kita tidak mendapat beneficiary interest sekiranya kita ingin menukar hak milik ataupun pemilik hak sebagai pemilik. Kerana itulah adalah penting untuk mana-mana harta tanah perlu dimasukkan nama pemilik yang sekiranya kita buat jual beli agar kita tidak akan punya masalah di kemudian hari. Rasanya sebab apa? Tak ada kesedaran ke, tunggu dan lihat ke? Sebab kerana kan penting, memang topik tentang harta ini memang diwar-warkan setiap tahun. Adakah prosesnya juga sukar ke bagaimana? Dia kadang-kadang kan kita bergantung kepada keadaan. Okey, kalau sekiranya ini lebih kepada antara adik-beradik ataupun ada kawan-kawan terdekat atau atas unsur kepercayaan. Contohnya yang saya pernah terangkan dalam Facebook saya sebelum ini, yang kata berkenaan dengan Lord Lidi contohnya. Ianya akan melibatkan satu perkara yang lain atas unsur kepercayaan. Tapi kadang-kadang kita kalau contohnya dari segi wasiat seorang untuk mewariskan harta tu, dia akan menjadi satu perkara yang lain yang mungkin mengambil benda tu dengan mudah atau melihat perkara itu sebagai perkara yang remeh sehingga menyebabkan kita terlupa betapa pentingnya untuk kita memasukkan nama kita sebagai pemilik harta tanah. Sebab saya tengok satu forum ni, kerana harta waris derita. Betul. Bila meninggal bukan senang ya untuk kita buat pembahagian semua tu. Jadi kita juga nak mengajak anda yang terlibat, sebab isu ni adalah isu yang sangat kritikal, boleh bergaduh adik-beradik dan semuanya. Benar. Jadi anda boleh tanya soalan di nombor talian 03 7726-1603 ataupun di 03-7728-2480. Tak sempat beri ada di Facebook kami, masih lagi ada ruang untuk berbincang dan bertanya secara mendalam apa yang perlu dibuat. Okey, kita bercerita tentang pemilik di atas nama yang diletakkan terhadap harta pusaka tersebut. Apa sebenarnya fungsi pemilik bila dia menjadi penama? Adakah penama ini hanyalah untuk memegang amanah sahaja? Dan perbezaannya, pentadbir juga masuk ke dalam gambaran ini apabila dia diisytiharkan sebagai pentadbir. Mungkin perbezaan antara itu Tuan dapat kongsikan bersama dengan kami fungsinya. Baik, dia begini. Penama ni dia bergantunglah. Contohnya kalau seseorang itu diberi sebagai pemegang amanah, contohnya kepada anak yang masih kecil, kita niat nak bagi harta tanah tu kepada anak, tapi anak tu belum cukup umur, dia tidak boleh didaftarkan dalam geran. Oleh demikian kita melantik seorang penama ni sebagai pemegang amanah. Sekiranya dia cukup umur 18 tahun, harta tu kemudian akan dipindahkan kepada nama pemegang amanah tersebut, iaitu pemegang amanah. Okey, ada satu lagi panggil pentadbir. Pentadbir ni apabila seseorang itu telah meninggal dunia, kita memerlukan seorang yang mempunyai pengetahuan penuh berkenaan dengan harta-harta si mati ni. Dan kalau tidak terlalu ramai sangat, contohnya waris ada 20 orang. Silakan semua orang nak urus. So kita akan lantik seorang pentadbir yang mengetahui secara penuh berkenaan dengan waris-waris yang ada, dan dia juga mempunyai pengetahuan penuh berkenaan dengan harta-harta si mati. Kita akan lantik pentadbir ni, dan peguam akan berurusan hanya dengan pentadbir ini dalam urusan untuk mendapat butir-butir untuk melanjutkan proses pertukaran nama bagi harta tanah tersebut di mahkamah. Pentadbir tak ada hak untuk jual ke untuk tukar nama lain ke? Pentadbir sendiri dia tidak ada hak terhadap harta tersebut. Pentadbir ni dia diberi amanah oleh waris untuk menguruskan saja, untuk mentadbir saja. Tetapi sekiranya dia ingin membuat
sebarang tindakan pertukaran hak milik, dia perlu mendapatkan kebenaran daripada persetujuan daripada semua waris-waris. Maksudnya ada pelibatan yang luas kan. Kalau orang tu 10 beradik ke ataupun nanti macam mana tu? Siapa yang perlu dilibatkan ataupun dalam kes yang ramai beradik terutama kalau generasi dah berbeza kan. Atuk ni meninggal tiba-tiba anak lagi, kemudian kalau atuk tu berkahwin dua lagi, complicated kan. Jadi macam mana melihat situasi ni? Okey, that's why pentadbir ni kalau sebelum beliau membuat sebarang tindakan untuk menguruskan harta, dia perlu mendapatkan nasihat daripada peguam hartanah lah, ataupun peguam syariah. So beliau akan maklumkan untuk dia akan tanya apa latar belakang keluarga. Okey, dia akan bagi tahu waris-waris yang wajibah lah, waris-waris kadim yang akan mendapat hak kepada hartanah ni. So hanya waris-waris yang wajib dapat haknya dia bagi harta si mati ni saja yang akan dikonsult dan akan menuntut arahan bagi bagaimana nak mentadbir harta ni. Okey. Ada pemanggil di talian. Kita ada pemanggil di talian, Cik Rahman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rahman, apa soalannya? Silakan. Saya nak tanya, lepas arwah ayah saya meninggal, adik-beradik ayah saya klaim tanah dia daripada pusaka, daripada arwah bapa mereka, iaitu atuk saya lah. Kata pemilikan tanah ayah saya tu telah dihibahkan oleh ayah mereka, iaitu atuk saya lah, pada adik-beradik yang lain lah. Bolehkah hibah mulut itu berlaku lah? Sebab dia tak ada paper apa, dia cakap secara mulut saja. Tak ada sebarang dokumentasi, tak ada semua? Tak ada apa-apa. Dia kata dulu arwah atuk engkau dulu dah hibahkan dekat aku. Macam itulah. Macam Cik Rahman sendiri ada sebarang dokumen yang simpan pemilikan ke semua? Pemilikan dari segi geran tanah memang milik ayah saya dan adik-adik yang lain lah. Okey. Baik, dengarkan penjelasan. Ataupun ada soalan untuk pemanggil? Cik Rahman? Jelas Okey, ya. terima kasih. Okey. Ini perkara seperti ini sering sangat berlaku. Saya sebagai peguam syariah memang dalam bila ada seseorang itu meninggal dunia, tiba-tiba akan datang dua orang yang akan menuntut, contohnya hutang, contohnya hibah, contohnya wasiat. Ini memang sering kali berlaku. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan dengan harta ni, kita akan macam saya kata bahawa Seksyen 340 Kanun Tanah Negara itu dah jelas. So apabila pemilikan adalah berdasarkan kepada geran. So bila geran tu dah kata itu memang milik kepada ayah dia tadi dan bukan milik kepada atuknya, regardless walaupun atuk terkata telah memberi hibah, tapi dia perlu buktikan, apatah lagi bila hibah ni melibatkan hanya hibah dari kata lisan saja, mulut. So sangat susah untuk membuktikan, dan untuk nak mengesahkan berlakunya hibah ini perlu membawa kes dia ke mahkamah syariah atau mahkamah sivil lah. Walaupun timbul pertikaian, dia kira macam ditolaklah sebab tak ada bukti yang sah. Benar, tapi kalau dalam kes-kes seperti ini bila bawa ke mahkamah, mahkamah akan lebih menekankan kepada hitam putih, black and white dokumen. Okey, jom kita sama-sama tinjau. Aisyah Property ada soalan? Assalamualaikum, saya belum berkahwin dan saya masih ada ibu. Dua adik perempuan yang sudah berkahwin. Perlu ke saya ambil hibah? Okey, ini antara soalannya. Mungkin kegusaran ataupun mereka memikirkan keperluan mengambil hibah, yang mungkin juga terkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Hibah antara solusi yang kita nampak lah. Solusi yang kita nampak untuk mengelakkan perkara-perkara harta tidak dituntut berlaku. Pandangan Tuan macam mana? Saya, dia begini, inilah kita perlu memahami titik jurang antara hibah dan wasiat. Okey, hibah ni adalah hadiah dia. Bahasa Melayu dia hadiah. Hadiah ni perlu dibuat sebelum seseorang itu meninggal dunia. Pertukaran tu perlu dibuat sebelum seseorang itu meninggal dunia. Tetapi apa yang berlaku sekarang yang saya banyak lihat adalah hibah ni, dia kata saya ingin hibahkan rumah contohnya di Sungai Buloh kepada anak perempuan saya, di Shah Alam kepada anak lelaki saya. Tetapi pertukaran itu tidak berlaku. Dia kata saya ingin hibahkan dua-dua harta ni kepada mereka selepas saya meninggal dunia. Apabila dia meletakkan syarat seperti itu, ia akan menjadi kepada wasiat. Bila dalam wasiat ni kita berbeza dengan Muslim dengan non-Muslim, orang Islam dengan orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam ni dia tak ada had. Tapi dalam konteks orang Islam ni, kita memang ada hukum yang mengatakan kalau nak memberi wasiat, harta tu tidak boleh melebihi 1/3. Sekiranya melebihi 1/3, kalau according to berdasarkan mazhab Syafi'i, ianya adalah makruh tetapi sah. Dengan syarat perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris yang ada hak ke atas. Tak boleh sewenangnya. Tak boleh sewenangnya.
pecahan-pecahan keturunan ini juga. Betul. Sebab tu dekat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh oleh Dr. Wazbah Zuhaili menekankan bahawa sekiranya ini dibuat wasiat tersebut akan menjadi batal. Yang apa yang saya khawatir apabila keadaan ini berlaku, kita telah bergantung kepada dokumen hibah tersebut. Kita merasakan bahawa dokumen hibah itu adalah memadai untuk nak memastikan harta-harta ini diuruskan seperti mana yang kita wasiatkan atau kita hibahkan. Tapi apabila kita telah meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi milik kepada waris-waris mengikut faraid. Dan ini yang saya takut. Yang saya takut adalah apabila salah seorang waris tak puas hati, beliau akan pergi ke mahkamah syariah, di mahkamah tinggi syariah, mereka hanya membuat permohonan untuk membatalkan wasiat atau hibah tersebut, dan apabila ianya menjadi terbatal, harta tersebut akan diuruskan melalui sistem faraid. Okey, itu kena panjang tu. Berbalik kepada sistem faraid kan. Pembanggil daripada Johor, Muar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Bakar. Cik Bakar. Assalamualaikum Cik Bakar, silakan soalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tuan. Ya. Saya bujang. Okey, teruskan. Jadi saya bujang. Jadi sebelum saya mati ni saya nak pindahkan harta saya ni kepada anak-anak saudara dan yang saya fikir sesuai lah, layak. Boleh ke tak boleh? Atau macam cara saya nak hibahkan harta saya ni? Okey. Itu saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Okey, Bakar. terima kasih Encik Bakar. Individu yang tidak berkahwin ataupun tidak memiliki anak, jadi macam mana proses untuk selepas itu seandainya berlaku kematian, jadi ya. Baik. Penama Tadi yang nak bagi tepat. kepada ayah kan? Anak-anak saudara. Anak kata. saudara. Oh, dia nak bagi anak saudara. Okey, baik. Dia kalau kita nak hibahkan, masa saya katakan tadi, boleh dilakukan tetapi dengan syarat kita tidak boleh melebihi kepada syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu tidak boleh melebihi daripada 1/3. Sekiranya melebihi 1/3, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada setiap waris-waris. Sekiranya ini yang kita tak nak. Kalau kita tak nak nanti kita syok sendiri, kita dah buat hibah, tiba-tiba macam saya katakan tadi, bila salah seorang waris saja, beliau tidak berpuas hati, dia cuba buat permohonan untuk membatalkan hibah, dan automatik Siapa hibah yang sudah lebih terbatal. prioriti kalau macam bujang ni? Abang dia ke, kakak dia ke, adik-beradik ke, ataupun siapa yang Baik, macam tadi kita tak tahu latar belakang dia bagaimana ya. Tetapi sekiranya dia tak ada anak, of course lah dia dah tak ada anak kan, dia bujang. Kalau dia perkahwinan dia lain cerita, tapi kalau kita kata dia tak ada anak, dia ada mak ayah. Mak ayah dia tu kita kena minta kebenaran daripada persetujuan daripada mak ayah tu untuk lah kan? untuk dekat. Sebab dia dalam Islam ni dia ada 5 orang yang wajib dapat. You tak boleh lagi. Iaitu mak, ayah, suami atau isteri, okey, anak lelaki, anak perempuan. Tapi kalau 5 ni salah seorang mereka tidak bersetuju, automatik hibah yang kita ingin buat pertukaran selepas kita meninggal dunia itu ianya akan jadi terbatal. Tapi kalau contohnya macam tadi kita kata dia nak buat hibah, boleh, tapi mestilah pertukaran tersebut dibuat sebelum meninggal dunia. Macam saya katakan tadi, contohnya dalam geran tu memang tidak dimasukkan lagi nama orang yang kita nak buat hibah tu. Sebaik saja contohnya kita esok tu kita nak buat pertukaran, tapi sehari sebelum tu kita dah meninggal dunia. Nama still nama arwah lagi. Automatik dokumen tersebut akan bukan dokumen, maaf saya, tanah tersebut akan difaraidkan. Masih lagi mengikut. Itulah kita bergantung kepada faraid, itu yang menjadikan mungkin ada proses-proses yang perlu dilalui. Ayo kita banyak soalan, memang ramai di telefon dan juga di kerana Facebook ada seorang lagi, Azhar Afzal. Maaf ya, saya nak tanya. Saya 2 beradik je, dua-dua perempuan, berkenaan harta faraid mak ayah saya. Dan tentulah adik-beradik mak ayah dapat. Isu sekarang ialah tok, iaitu nenek saya kahwin banyak kali. Jadi ada adik-beradik seibu sebapa, seibu sahaja dan sebapa sahaja. Seibu sebapa dah tentulah layak dapat. Yang seibu sahaja atau sebapa sahaja yang mana paling layak dapat? Disebabkan tak ada anak lelaki tu kan. Ini saya pun pernah dengar kerana orang dulu agak susu galurnya agak besar ya. Jadi bagaimana itu bila dapat harta ni kan tiba-tiba datang kan. Betul. Memang ramai yang datang untuk menuntut ni. Macam mana proses yang perlu diutamakan dalam masa ni? Okey, dia begini tau.
dia kalau cakap buat faraid ni dia sangat luas. Dia sangat luas. Apatah lagi bila melibatkan si ibu, sebapa, dan kita melibatkan lebih tinggi dan melibatkan harta yang banyak. Kerana itulah saya punya nasihat kepada sahabat-sahabat di luar sana. Apabila berlakunya kematian ni, saya nasihatkan untuk you dapatkan peguam syariah untuk memberi nasihat. Konsultasi. Sebab apa tahu? Setuju. Kerana kita sebenarnya dah banyak aplikasi-aplikasi yang mudah untuk kita periksa atau siasat sama ada siapa yang berhak untuk mendapat hak mereka dalam harta si mati ini. Okey, namun saya punya nasihat adalah untuk mendapatkan nasihat daripada peguam syariah ataupun banyak agensi-agensi lain yang menawarkan perkhidmatan ini dan cuba dapatkan nasihat daripada mereka dan seterusnya saya percaya dengan mendapat nasihat mereka ini dianya lebih mudah daripada kita cuba buat kerja sendiri, cuba uruskan sendiri semata-mata untuk nak elakkan daripada dikenakan kos sehingga ianya tertangguh sehingga apabila kita lihat apa yang berlaku. Dulu saya rasa 2016 harta tidak dituntut hanya 60 bilion. Tapi kita lihat tadi yang latest 90 bilion. Itu saya tengok Jabatan Akauntan Negara 90 bilion yang paling latest. So saya kata, masya-Allah, maknanya ianya dia akan bertambah. Betul. Kan? Persoalannya di sini macam tadi kan, kesedaran kita masih lagi berada pada takut yang lama kerana ianya meningkat dalam masa yang sama ramai yang semakin lama kita punya semakin mungkin ada yang berkesedaran tapi disebabkan kepayahan untuk ada pembuktian dokumentasi itu yang mungkin menyukarkan. Dan masa kita agak terhad, nanti kita mungkin ada siri yang kedua untuk berbincang ini sebab ini melibatkan tentang masa depan ya. Tak mahu nanti waris kita mendapat harta yang batil, harta yang haram disebabkan ada konflik dalam pemegahan harta ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Mahmud Jumaat, Peguam Hartanah yang berkongsi dengan kita pada hari ini. Rasanya banyak soalan yang tak dapat nak kita raikan kerana masa yang sangat-sangat singkat. InsyaAllah, kalau mungkin anda sempat untuk tinggalkan di ruangan komen, ada pula Tuan mungkin bersama-sama dengan kita untuk pembagian harta, pertukaran nama pada harta 2.0. Mana tahu sebab kalau kita bincang di forum-forum sampai 5,000 tak selesai ya sebab isu ini tentang panjang, penting dan kritikal.